kerana kita tak tahu tahun depan, tahun ni peperiksaan SPM 2021 yang akan diadakan pada tahun depan mungkin benda yang sama. Kalau kita tengok trend, boleh kita tengok nanti saya tunjuk trend soalan dia tu lebih kurang sama saja Okay. Cuma tahun lepas tu banyak sangat pembahagian markah dia sampai 9 markah. So saya rasa terpanggil lah untuk kita sama-sama buat program ni. Mungkin ada sedikit yang saya boleh bantulah kepada pelajar-pelajar semua. Untuk hari ni ada dengan saya ni 53 orang lah, termasuk cikgu semua lah. So kita akan hadkan peserta kita sampai 100 lah. So sekarang ni pun masih ada yang masuk lagi, tapi tak apa. So selepas 100 tu mungkin kalau kawan-kawan anda tak boleh masuk cakap dengan dia, masuk dekat link YouTube lah. Link YouTube yang saya rasa cikgu semua dia dah share kot dekat grup masing-masing kan. Okey. So saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya mulakan dengan kepentingan untuk awak belajar. Kepentingan awak untuk belajar selain daripada awak boleh nak buat, sebenarnya ini adalah membina karakter awak. Topik ni akan membina karakter awak lah akan datang. Sebab bila awak belajar dekat sekolah ni banyak melukis, tapi bila awak akan datang, bila awak sambung belajar nak kerja, sebenarnya karakter awak tu lebih banyak menggunakan AutoCAD. So mungkin awak kena lebih berkorban sikit lah. Cari komputer ataupun laptop, install yang paling bawah dulu. Sebab saya ajar ni pun dengan keterbatasan ilmu saya yang ada, saya tak akan ajar lebih advance daripada itulah. Saya pun ada keterbatasan ilmu juga. Saya akan ajar benda yang paling basic saja. So awak install AutoCAD dekat laptop awak, dekat komputer awak pun paling basic saja. Saya rasa message ni dah disampaikan oleh cikgu awak dan cikgu awak pun mungkin dah maklum macam mana nak install, dia pun mungkin dah ajar. Cuma kat sini kita ada sedikit peringatan lah. Perbuatan kita tu sebenarnya tak berapa bagus lah, sebab install install secara pirate kan, tak berapa bagus sebenarnya. Kalau boleh cari yang berbayar supaya ilmu kita tu diberkati. Ataupun awak boleh guna secara, kalau dia kata boleh guna selama sebulan, tak apa, sebulan je awak guna. Lepas tu kita nak ilmu kita tu berkat. Jadi kalau awak dapat install dekat kedai yang berbayar, yang boleh menawarkan harga yang paling murah, serendah RM30. Kalau saya serendah RM30 adalah keberkatan sedikit. Tapi kalau yang original memang berbelas-belas ribu lah. Itu saya memang tak suggestkan. Sebab kita pun tak ada peruntukan sebanyak tu. Tapi AutoCAD, kalau awak tengok AutoCAD online, dia dah bagi kita peluang untuk guna secara sebab kita package student. Student saya pun dah melalui fasa ini. Dia bagi student free selama setahun. Tapi ada beberapa maklumat lah yang perlu kita isi dekat situ. So ikut sajalah arahan dia. So awak itu pilihan di tangan awak lah, sama ada awak nak ambil versi yang orang dah tak guna. Maksudnya versi yang paling rendah. Versi yang paling rendah tu maksudnya AutoCAD pun dah pandang dah tak ada nilai. Lah, boleh lah awak install versi macam tu yang jenis sebab AutoCAD pun dah tak ada nilai bila dia jual versi yang lama-lama. So sekarang ni dia install versi yang paling tinggi, yang 2021, 2022, yang itu masih ada nilai lagi. Yang itu kalau boleh elakkan install yang pirate lah, sebab kita nak dapat keberkatan ilmu. Tapi kalau awak dah tak ada pilihan lain, awak boleh install versi yang paling murah ataupun yang paling dah tak ada nilai lah bagi AutoCAD. 2000 ke, 2001 ke, 2007 ke, boleh lah. Dan berdoalah supaya dengan kekurangan yang kita ada tu, Allah permudahkan
kita nak belajar AutoCAD sebab kita guna pun versi yang macam tu. Atau pilihan yang paling bagus adalah daftar AutoCAD online tu lah. Okay. Okay, awak boleh search lah dekat dalam internet apa semua. Nanti awak tengok install. Tapi sebenarnya pilihan di tangan awak cuma bagi cikgu-cikgu semua, kita tak suggestkan awak nak install versi yang paling tinggi. 2021, 2022 saya tak suggestkan lah. Kecuali berbayar. Berbayar. Okay, ada sedikit modal dikeluarkan kat situ. Mudah-mudahan ada keberkatan lah. Okay, dan saya tak suggestkan tinggi-tinggi, takut komputer awak tu rosak sebab awak nak belajar basic je. Okay. Tapi kalau awak kerja untuk buat kerja-kerja luar yang melibatkan lukis-lukisan plan apa semua, itu lagi awak tak boleh buat pirate lah. Itu awak kena beli. Kita nak keberkatan gaji awak kat situ kan. Okay, so saya tak nak panjang lama-lama, tak nak cerita lama-lama. Okay, kita terus masuk. Okay. Okay. Okay, kat sini, okay, sekarang ni saya buka AutoCAD sajalah sebab kita pun belajar hari ni pun bengkel kita AutoCAD, so perbentangan saya pun pakai AutoCAD je, saya tak pakai PowerPoint. Okay, yang pertama saya nak tunjukkan, pull down menu. Kita, kat sini kita ada arahan. Ini, semua bahan-bahan saya ni ada dengan awak. Saya rasa cikgu-cikgu awak pun dah bagi, bukan dah bagi, memang ada dengan awak. Okay. Saya guna bahan sedia ada supaya tidak memberi tekanan dekat awak lah nak kena photostat ke apa. Kita punya program hari ni santai-santai. Okay. Semua saya nak refresh balik, nak tolong mana-mana part yang saya boleh tolong . Okay. So kat sini kita tengok, pertama sekali bila cikgu awak ataupun awak nak belajar, kita akan mengalami situasi yang sama, iaitu versi berbeza. Versi awak dan versi saya berbeza. Okay. So apa yang memudahkan untuk awak supaya sama, awak dengan cikgu tu sama nak belajar, awak kena keluarkan pull down menu. Boleh nampak tak pull down menu? Saya tunjuk anak pandang kat sini. Pull down menu. Okay, pull down menu kat sini. Okay, cara nak keluarkan pull down menu tu, awak kena pergi dekat customize quick access toolbar ni. Okay, so awak boleh keluarkan dekat situ. Dan dekat sini dia kalau awak hide menu bar tu memang hilang lah. Tapi awak kena keluarkan. Kalau saya hide kat sini dia tak ada. Okay, dia tak ada. Tapi awak buka balik. Okay, keluarkan show menu bar. Okay, bila awak keluarkan jadi arahan awak, kadang-kadang menu yang ada dekat yang saya tunjuk ni kan, yang ada draw, polyline semua ni mungkin tak akan sama dengan awak kalau awak pakai versi 2007, versi 2000 kan. Okay, mungkin tak akan sama. Okay, so cara nak supaya awak selesa belajar, okay, awak guna arahan-arahan yang dekat atas ini, okay, iaitu pull down menu. Okay, dengan menggunakan komen kat bawah ni, iaitu awak type lah. Awak type. Contohnya boleh nampak komen saya kat bawah situ, yang dekat model layout 1, layout 2 tu, okay, awak type kat situ. Line, circle, awak type. Okay, itu cara yang paling awak selesa lah. Tapi cara yang paling awak mudah, awak boleh ambil menu yang dekat atas ni lah. Menu yang kat atas ni, circle ke apa semua kan, boleh. Tapi ada banyak part, so awak ikutlah keselesaan awak. Cuma kalau awak nak cikgu tu lebih, awak nak cikgu macam awak nak faham lah apa yang cikgu buat, okay, awak boleh minta ataupun awak boleh tengok pull down menu yang ada dekat atas ni. So pull down menu ni sama je macam yang saya tunjuk dekat sini ni, draw, modify, semua pun ada. Modify kat sini ada, dimension ada, draw tu semua pun ada. Okay. Saya tak nak cerita banyak-banyak ni. Semua ni tak nak. Kita hari ni cerita basic-basic. Kalau kita cerita banyak nanti takut tak sempat. Sebab hari ni kita nak melukis. Awak boleh tengok saya lukis. Okay. Hari ni kita punya aktiviti kita rakam. So nanti hasil aktiviti tu boleh awak cek balik, awak cuba balik. Mungkin saya rasa mustahil lah kalau awak nak lukis sama-sama dengan saya, mungkin makan masa yang lama. Okay. Kerana ada benda yang mungkin dari segi teknikalnya nanti macam awak tak selesa, kenapa keluar ni, kenapa keluar tu, tapi mungkin bila ada video ni awak boleh berinteraksi dengan cikgu awak, okay, insyaAllah dengan saya pun boleh. Okay, lepas tu
apa yang penting lagi adalah penggunaan ikon. Dalam ikon draw tu ada apa? Okay, dalam ikon draw ada apa? Awak kena tahu bentuk ikon dia, nama-nama ikon dia dan kegunaan dia. Kegunaan dia tu kita kena tahulah. Kerana nanti mungkin dia akan tanya dalam kertas bahagian A. Sebab awak kena ingat, awak kena belajar dua perkara. Okay, satu awak kena belajar untuk kertas 2, iaitu kertas 2 untuk kerja khusus. Okey, satu lagi awak kena master bab ni pada bahagian A lah, bahagian A. Sebagai nanti saya tunjukkan, sangat terkejutlah bila soalan SPM tahun lepas 9 markah. Untuk AutoCAD saja 9 markah kat situ. Okey. Lepas tu awak kena tengok ini ikon yang paling basic. Okay, yang paling basic lah dekat draw ni. Okay, point, ellipse. Kalau saya tekan pull down menu, okay, pull down menu ni ada draw kat sini. Nampak dia sebenarnya bukannya line arc, rectangle, polygon je. Sebenarnya ada banyak lagi kat sini kan. SP line, ada table, semua ada. Ada gradient, boundary, semua ada. Cuma kita tak guna. Okay, tak payah tanyalah. Nanti kita belajar yang basic dulu ni. Nanti mungkin awak yang akan jadi engineer, bakal engineer, bakal technician ke, bakal arkitek ke, lebih hebat daripada cikgu. Cikgu punya ilmu terbatas. Sampai sini, mungkin sampai sini saja ilmu yang cikgu boleh share dekat awak. Okey, itu yang pertama lah. Awak kena tahu kegunaan dia, bentuk ikon, nama ikon. Okey, lepas tu dan awak kena ingat lah kat mana ikon tu nak ambil, dekat pull down menu. Antaranya dekat pull down menu lah. Okey, lepas tu selain daripada dalam pull down menu tu ada draw, pull down menu juga kita ada ni. Kat dalam pull down menu juga kita ada modify. Okey, kat sini modify, boleh nampak saya keluarkan tu modify. Tengok modify tu ada banyak. Ada copy, ada mirror, ada offset, ada move, ada rotate, kan? Ada scale. Awak kena tahu kegunaannya lah. Okey, kegunaannya untuk erase, copy, mirror. Tapi awak kena ingat, kalau awak nak bina sesuatu objek, mungkin awak tak menggunakan perintah array. Okay, so awak janganlah guna array lah. Ataupun awak tak guna perintah mirror. Awak jangan awak jangan declare yang awak menggunakan modified untuk arahan mirror. Sebab itu nampak tak kenalah dari segi penggunaan perintah dalam kendalian AutoCAD kat situ. Okay, lepas tu okay, selain daripada tu ini dalam kat sini juga ada dimension. Okay, dimension pun ada juga. Okay, yang ini yang paling basic lah, yang awak perlu tahulah. Yang paling basic yang saya ambil dekat dalam buku, yang awak pun ada, sama, saya pun ada. Tapi awak kena tahu lebih daripada tu lah. Okay, awak kena tahu lebih daripada tu lah. So bila ayat dia kata kalau nak menukar teks apa semua, apa arahan yang digunakan, mungkin dekat dimension style, semua ni okay, dekat dalam dimension ni ada banyak, tapi ini yang paling basic lah, yang paling basic. Boleh tengok lah kat dalam buku teks, benda yang paling basic yang dia tekankan sahaja. Okay, dia tak boleh tekankan lebih, dia tekankan pun versi 2000 berapa, hari tu saya 2017 tak silap saya. Dia tekankan versi sampai situ saja, dia tak tekankan lebih-lebih. Okay, bahaya kan, nanti kalau tekan lebih awak pun tak sama dengan awak punya AutoCAD kan. Okay, ini adalah object snap pun nanti kita akan gunakan object snap. Okay, object snap. Okay. Okay, object snap kita boleh nampak dia dekat dekat bahagian tools. Okay. Okay, dekat bahagian drafting setting. Okay, dekat drafting setting ni, okay, ada object snap kat sini. Okay, so kat object snap ni kita keluarkan dia benda-benda yang kita perlukan saja. Yang kita tak perlukan, kita tak perlu tick lah. Okay, yang kita tak perlukan, kita tak perlu tick. Nanti kalau kita tick, dia mengganggu proses kita nak melukis lah. Okay, okay. Okay, dia dekat drafting setting. Okay, dekat dalam drafting setting pun kita boleh tukar pola tracking,
pola tracking kalau kita nak guna untuk lukisan isometri ke, oblik ke yang ada angle. Lepas tu snap and grid. Kalau kita nak banyak guna lukisan isometri, kita akan setting. Nanti kita akan tunjukkan waktu kita demo nanti ya. Okey, sekarang ni kat dalam, ni sudah. Lepas tu dalam pull down menu tadi, saya balik semula. Kat dalam pull down menu ni, ada perkara penting kat sini lah. Iaitu file, dan awak kena tahu kegunaan dia apa. Ini saya ambil kat dalam buku teks benda yang sama. Modify dimensi. Ini semua dekat dalam pull down menu. Pull down menu bar. Lepas tu kalau dia tunjukkan anak panah macam ni, saya harap awak boleh labelkan lah. Tak mustahil dia label gambar macam tu, lepas tu dia suruh awak namakan. Kita tak pernah ada lagi soalan macam tu, tapi mungkin dia boleh tunjukkan. Dia bagi gambar, kemudian dia tunjuk gambar option ni, tapi dia tak letak option, dia letak A. So awak kena tentukan apakah fungsi option ataupun apakah fungsi open, fungsi bahagian B. So cara dia kena tahulah. Kena tahu. Ini layer. Dalam layer properties. Nanti kita akan tunjukkan. Ini adalah untuk membina layer baru. Kita boleh rename dalam layer tu. Ada new, ada rename, ada delete, ada freeze, unfreeze. Yang ini awak kena tahulah freeze, unfreeze ni untuk apa? Menyah beku. Boleh tengoklah. Lepas tu, tadi tu dah terangkan pasal OSNAP. Dan last kali kita jangan lupa, kita banyak gunakan papan kekunci. Jangan cakap kita tak gunakan perintah. Ni adalah nama dia perintah khas. Perintah khas ni pun tak ada. Tak pernah ditanya. Tapi boleh ditanya. Kalau ditanya, apakah jenis-jenis perintah khas? So awak kena letaklah enter, escape, undo tu tekan U lah. U tu semua dekat papan kekunci. So kegunaannya boleh tengoklah. Enter tu untuk laksanakan, ni semua saya ambil dekat dalam buku teks. Tapi saya nak tekankan yang ini yang tak pernah ditanya lagi, perintah khas, dan boleh ditanya. So saya masuk soalan SPM. Macam mana bentuk soalan SPM 2018. Ini 2018 ni SPM kali pertama ditanya. Kali pertama GKT diajar. Kali pertama juga ini adalah SPM 2018. Bila awak tengok dua rajah tu, so awak kena tengok apakah perintah yang digunakan. Perintah yang digunakan apa? Trim ke, offset ke, fillet ke, so kita boleh tengok kat situlah. So saya terus tulis jawapan kat situlah. So boleh nampak lah dekat situ. Boleh nampak lah. Ini pada soalan nombor 6. Pada soalan nombor 10, dia tanya sekali lagi AutoCAD. Tapi awak tengok ini 2 markah. Ini 2 markah. Lepas tu 2018 soalan nombor 10 dia tanya lagi, tapi soalan ni 3 markah. Tapi kali ni dia tanya ni agak panjang sikit lah. Iaitu kita kena terangkan langkah kerja. Kat situ apa? Line, snap to endpoint. Semua ni awak kena nyatakan langkah kerja ni, dan pembahagian markah dia adalah 3 markah. Pada tahun 2019, pada tahun 2019, yang ini dia tanya start dia tanya, dia nyatakan fungsi kat situ, dan awak kena kenal pasti jenis perintah kendalian. Tapi markah dia tak banyak lah, markah dia satu markah. Dan dia tanya lagi dekat soalan nombor 11. Tengok 6, 10, 6, 11 kan. Kali ni dia tanya awak kena kena letak dia punya kedudukan dia.
Maksudnya mana step pertama, mana step kedua, mana step ketiga dan seterusnya awak kena nyatakan dia punya langkahnya lah. Okey. Okey. Tapi pada 2020 iaitu pada tahun ni lah yang baru-baru ni XPM bulan 2 hari tu, awak tengok pembahagian markah dia sangat banyak iaitu 5 markah. Dia suruh awak nyatakan langkah, dia hanya bagi langkah pertama saja. Langkah yang seterusnya sampai langkah ke-6, okey, maksudnya 2, 3, 4, 5, 6, awak kena letak sendiri. Ini yang paling banyak sangat markah kat sini lah. Okey, sampai awak tengok sampai 5 markah kat situ. Tak pernah-pernah kan? Selalunya 2, 3, 1, tapi kali ni 5 markah. Dia tanya. Maksudnya dia suruh awak lukis, tapi dia dah bagi arahan lah. Dia dah bagi arahan, so awak kena letak dia punya nombor kat situ. Okey, lepas tu awak tengok lebih kurang sama je soalan dia tu. Dia tanya sekali lagi, langkah juga. Tengok, ni soalan nombor 10. 2020 ni 2020 juga soalan nombor 11. Dia tanya sekali lagi, kali ni 4 markah. So semua sekali ada 9 markah. Awak bayangkan 9 markah, kalau awak tak boleh dapat ni susah awak nak dapat A. 9 markah. Pun sama juga. Cuba awak tengok soalan tu lebih kurang sama je macam soalan yang kat sebelah, soalan nombor 10 kan. Soalan nombor 10. Okay. Sama je macam nombor 10. Okay. Pun lebih kurang sama je. Kalau bayangkan kalau pelajar tidak menguasai AutoCAD ni, betapa banyaknya markah dia hilang. Dia boleh ulang lagi. Okay, dia boleh ulang soalan yang sama. So kesedaran inilah kita kena sedarlah betapa banyaknya markah yang dia yang dia tawarkan kat situlah untuk awak betul-betul kuasai. Kuasai untuk soalan ini. Kat mana kedudukan nombor 1, nombor 2. Kalau awak tak kuasai AutoCAD dari sekarang, memang tak boleh. So cara nak kuasai, yang pertama awak kena ada modal sikit lah. Apa modal dia? Modal dia awak kena ada perisian ataupun ada AutoCAD dekat laptop awak. Okay, kat laptop awak. Mungkin kalau tak ada, pinjam dekat sekolah ke apa ke, usaha. Kena usaha, memang macam tu. Orang yang nak berjaya, dia punya usaha tu lebih sikit, lebih daripada orang lain. Kan? Lepas tu bukan setakat awak boleh belajar buat AutoCAD saja, awak boleh next time awak boleh reka sendiri awak punya rumah ke, design awak sendiri akan datang. Sebab apa? Lagi senang. Industri nak ambil awak kerja pun senang sebab awak dah ada asas kukuh AutoCAD daripada sekolah. Memang saya tahu mesti awak akan cakap, cikgu saya tak ada, saya susah. Okey, itu semua alasan yang awak kena tempuhi. Okey, lepas tu berdoa, lepas tu bincang dengan cikgu awak macam mana nak cara selesaikan. Dapat awak selesaikan, awak cuba buat. Cuba buat kat dalam YouTube ada banyak sangat video-video yang boleh membantu awak untuk buatlah. Okey. So hari ni saya nak tunjukkan ada beberapa lukisan saya nak lukis dan ada part yang saya minta awak kena respon. Apakah langkah untuk kita melukis? Mana-mana yang dah belajar boleh respon. Okay, sebab tujuan kita hari ni kita nak refresh, nak santai-santai macam tu. Okay, boleh respon. Sebab saya tahu kemungkinan ada di kalangan kita yang ada dekat sini yang masih tak berapa mahir lagi ataupun tak ada komputer, tapi tak apa, dia boleh tengok. Orang kata ambil mood, tanamkan azam. Mudah-mudahan Allah permudahkan awak untuk belajar. Okey. Benda basic yang pertama, kita kena tahu dulu AutoCAD ni satu medan yang sangat luas. Okey. Kalau saya buka new file, new drawing yang tak ada apa-apa, kan? Yang tak ada apa-apa, saya buat satu titik bulatan kat tengah-tengah sini. Saya letak jari dia 20. Nampak terlampau kecil. Kalau saya zoom, sekarang cursor saya punya scroll untuk mouse tu, saya punya cursor kat tengah-tengah tu, saya scroll ke belakang. Nampak? Saya scroll ke belakang, awak tak akan nampak medan dia tu kan.
Tapi sekarang ni saya buka grid. Okay, display drawing grid. Kalau saya zoomkan, zoom. Okay, sekarang waktu saya tengah zoom, saya punya mouse tu yang scroll itu, yang ada bulat-bulat macam roda tengah-tengah tu, saya scroll ke depan. Okay, saya scroll ke depan. Okay, boleh tengok. Saya boleh zoom je sampai dekat. Boleh nampak kan? Nampak? Sampai dia tak nampak. Tadi tu jauh kan? Tadi tu jauh. Betul sampai dekat. Okay. Okay. Lepas tu, ini. Okay, ni. Okay, so dia satu medan yang sangat luas. So, kalau awak tengok saya boleh copy paste apa. Sekejap Okay, kalau awak tengok, saya boleh, nampak saya zoom. Nampak? Saya boleh zoom lagi. Okay. Lepas tu, masa saya zoom tu, scroll dekat mouse saya tu, sama ada ke depan atau belakang. Kalau ke depan, okay. Okay, sekejap saya tekan escape. Escape tu adalah untuk kita membatalkan segala arahan. Okay, kita nak batalkan segala arahan. Sekarang ni saya scrollkan ke depan. Nampak? Dia zoom sampai tak nampak. Okay. So, satu medan yang luas di mana okay, kalau kosong yang ada dekat sini, ada nampak XY ni, UCS ni. Okay, UCS ni Okay, ni UCS ni. Okay, UCS ni ada banyak-banyak jenis. Sekejap saya bukakan buku teks. UCS ni ada banyak jenis. Saya scroll sekejap Okay. Ni. Ni. Okay. Ni icon user coordinate system. Ni ada banyak jenis ni. Okay. Ada cursor 2D, ada cursor untuk UCS 2D, ada untuk 3D punya, ada yang berpaksi, boleh tengok top view apa semua. Ini semua adalah ikon UCS untuk menunjukkan pandangan lukisan yang dibina. Okay, so balik semula dekat saya punya lukisan. Okay. Okay, sekarang ni saya punya UCS saya ni, dia ibarat macam paksi kita lah paksi X dengan paksi Y lah. Kan? Dalam keadaan 2D. Okay, dalam keadaan 2D lah. Okay, kalau sekarang saya tengah zoom. Okay, saya tengah zoom. Okay, di mana bila saya zoom tu, scroll saya tu ke belakang zoom. Kalau depan dia zoom in lah. Kalau belakang dia zoom out lah. Okay. Okay, sekarang saya nak terangkan dulu sedikit. Saya rasa cikgu awak dah terangkan, tapi tak apa, saya terangkan sedikit. Okay. Kita nak buat objek yang paling senang dulu, baru kita pergi objek yang paling agak susah sikit. Lepas tu kita pergi ke objek yang isometri. Okay. Okay, kita ada beberapa sesi demo dan awak boleh bagi respon. Kalau nak bagi respon lah. Mungkin ada part-part yang tak faham, nanti kita respon kemudian. Okey, yang pertama, kita nak buat objek macam ni. Okey, kita ada 3 jenis kutub kat situ. Okey, ini saya ambil nota. Nota ni pun cikgu awak ada juga ni. Nota yang dibagi kat tak silap saya tahun lepas ada cikgu bagi nota untuk dikumpul oleh JB. JB ada bagi nota Johor bukan JB, negeri Johor ada bagi semua nota dan PowerPoint semua. Okay, semua ni saya bagi yang cikgu awak semua ada. Saya rasa mungkin cikgu awak pernah guna juga, tapi tak apa. Okay, ni sangat simple sangat simple. Okay, yang pertama, kita nak bina objek yang ada sekarang ni. Okay, saya ketepikan dulu Okay, so sekarang ni saya nak ketepikan dulu ni. So saya guna arahan move. Ni saya dah lukis lah. Saya nak guna arahan move, saya gerakkan dekat sini. Okay, sekarang saya nak garisan saya ni kasih tebal supaya orang nampak.
Okay, so awak boleh nampak saya pergi dekat layer ni. Okay, saya tebalkan dekat sini. Cuma bila saya lukis tak nampak ketebalan tu. Okay, so sekarang saya tekan escape. Saya nak buang garisan ni. Okay, erase lah, erase. Ataupun awak boleh guna arahan dekat delete sajalah. Tapi delete tu hati-hati dia bukan arahan tambahan Okay. Ni arahan nak cepat sajalah. Kadang-kadang kan ada kontrol semua tu kan. Okay, so dia tak keluar. So kita nak keluarkan dia. Okay. Okay, dekat ketebalan ni, dekat format tadi tu. Sekejap dia tak keluar pula kat sini. Okay, dekat format. Keluarkan okay, line weight ni. Okay, sekejap line weight saya kat sini pula. Ni. Kita displaykan dia. So nanti bila kita lukis kita nampak. Sekarang ni kita nak belajar. Okay, sekarang ni kita nak belajar ke kutub. Ada 3 kutub. Ada 3 kutub lah. Ada 3 koordinat. Okay. Sistem koordinat mutlak, sistem koordinat kutub berganda dan sistem koordinat kutub bandingan. Okay. Saya rasa yang paling awak selalu guna adalah kutub bandingan. Tapi awak kena tahu semua jenis. Mungkin dia bagi awak 3, mungkin soalan tak pernah tanya soalan tak pernah tanya. Soalan AutoCAD ni boleh macam-macam tanya. Dia bagi awak 3 jenis arahan dan awak kena sesuaikan apakah jenis arahan tersebut. Apakah jenis arahan apakah sistem koordinat tersebut? Koordinat berganda ke, koordinat mutlak ke, koordinat bandingan. Okey. So kita nak buat satu-satulah. Kita nak tengok dulu. Okay, kita nak try lukis. Kalau sistem koordinat mutlak, so awak bayangkan sekarang ni AutoCAD awak dah nak start melukis tapi tak tahu apa-apa. Tak tahu apa-apa ni. Awak cuma ada gambar macam ni je. Gambar macam ni. Okay, awak cuma ada gambar macam ni saja. Awak tak tahu apa-apa. Okay. Sekarang kita nak start melukis. Okay, kita nak start melukis. Apa yang kita nak lukis, kita nak tentukan start. Okay, kita nak guna arahan koordinat mutlak. Sistem koordinat mutlak. Okay, di mana koordinat mutlak ni kita masukkan titik-titik koordinat setiap kali kita lukis dengan syarat semua gambar kita tu dah ada koordinat. Kalau tak ada koordinat tu payah sikit. Okay, mesti ada koordinat. Ini sistem koordinat lah. Sistem koordinat ni jarang kita gunakan. Jarang kita gunakan. Okay, so saya nak. Ni ibarat tak tahu apa-apa. Okay, so kita guna, nak start melukis, kita guna arahan line. Okay, katakanlah awak lukis-lukis, tiba-tiba kan awak tak jumpa awak punya garisan. Okay, katakanlah tak jumpa garisan. Okay, ni contoh, saya buka satu file. Okay, awak ni kosong tak ada apa-apa. Okay, lepas tu awak ambil arahan line L. Okay, L. Saya tak guna kat atas ni. Jangan. Apa? Okay, arahan line. Lepas tu enter. Okay. Sekejap. Okay, line. Lepas tu enter. Boleh nampak saya tekan enter dekat papan kekunci. Okay, boleh. Ni boleh nampak ada L kat situ. Lepas tu enter. L tu untuk arahan line. Lepas tu dekat situ dia tanya line specified first point. Dia tanya awak kat mana awak nak buat line tu. Titik tu dekat mana. Okay, tadi tu awak kata awak nak buat dekat titik 50. Okay, masukkan koordinat dia 50. Ini first point memang ada koordinat. Tu masukkan saja. Enter. Lepas tu cakap mana garisan tu? Tak nampak kan? Ni nampak? Okay, nampak tak? Tak nampak. Okay. So awak boleh nampak tak? Ada garisan yang warna biru dekat tengah-tengah antara garisan tu ada warna biru. Kalau awak tarik tu maksudnya panjang lukisan awak tu, okay, 2,868 meter. Saya tak masuk lagi setting-setting tu saya tak masuk.
Saya masuk konon-konon awak nak lukis saja-saja je. Okay, nanti takut banyak sangat tak sempat awak nak tulis. Ni kita buat saya saja je lah. Okay. So sangat susah awak nak nampak kan nanti awak tak tahu nak kedudukan titik tu dekat mana. So awak ingat balik, katakanlah awak nak lukis dekat titik koordinat yang lain. Okay, ada dua kalau versi 2018 ke atas, awak kena tekan ni awak nampak tak? Awak nampak tak? Dekat perkataan specified next point tu, saya tekan hashtag. Kena tekan hashtag sebab awak nak bagi dia arahan koordinat. Tapi kalau versi yang bawah sikit, tak payah tekan hashtag, awak terus tekan koordinat saja. Dia ada banyak jenis lah. Okay, tekan koordinat saja. Okay, katakanlah saya tekan hashtag tu sebab saya punya versi 2019. So awak boleh tekan, katakanlah saya nak letak koordinat 120, okay, lepas tu 50. Okay, 120 ni pada paksi X, 50 pada paksi Y. Itu maksud dia. Tu awak tekan enter. Lepas tu awak nak batalkan arahan, tekan enter lagi. Batalkan arahan dua lah, sama ada boleh tekan enter, boleh tekan escape. Nak guna arahan yang sama, tekan enter sekali lagi. Dia akan tanya kat mana awak nak buat. Okey. Sekarang tertanya-tanya kat mana garisan tu? Garisan tu kat mana? Tadi saya dah buat dah banyak dah tak keluar-keluar pun. Okey, apa yang awak kena buat? Awak kena tekan zoom ataupun awak tekan Z. Okey, Z enter. Nampak dia keluar zoom kan? Okey, ataupun awak tekan Z enter. Okey, lepas tu awak kat situ dia tanya, awak tengok arahan dekat bawah kat situ, bawah tu. Okay, bawah kat sini awak boleh nampak. Dia tanya, awak nak zoom yang mana? All ke, center ke, dinamik ke apa? Windows ke, scale ke? Okay, tak. Awak cakap dengan dia, saya nak zoom all. So awak tekan A, enter. Nampak? Dia akan nampakkan apa yang awak dah lukis. Kat mana tadi awak dah lukis. Okay? Okay, saya tunjukkan sekali lagi. Okay, arahan dia. Okay, zoom, enter, A, enter. Okay, nampak? Dia akan fokus dah dekat mana kawasan yang awak dah, yang awak dah zoomkan tu. Yang awak dah lukis. Itulah dekat situ. Itulah titik permulaan garisan awak. Kalau awak tak nampak lah, awak kena selalu guna zoom all. Nanti dia akan nampak kat kawasan mana. Okay, saya balik semula dekat lukisan saya tadi. Okay, sekarang kita nak lukis ni guna kaedah. Okay, sekali lagi kita nak guna kaedah ni, sistem koordinat mutlak. Maksudnya kita nak masukkan semua tu koordinat saja. Nak dapatkan A, B, C, D, E, F, semua koordinat. Itu nama dia koordinat mutlak. Mutlak guna koordinat. So saya guna arahan line, L, enter. Okay, L, saya masuk arahan L, enter. Okay, koordinat mutlak, so saya masukkan 50,50. Lepas tu enter. Okay, kali pertama tu boleh 50. Kali kedua, kalau awak punya versi dekat atas, awak tengok saya nak dapatkan titik B. Okay, saya nak dapatkan titik B. Okay, boleh nampak saya nak dapatkan titik B. Okay, sekarang ni saya tak cerita pola, saya tak ada buka buku pola apa kita nak buat koordinat mutlak. Sebenarnya ada lagi cara lebih senang dari ni. Cuma saya nak ajar koordinat mutlak saja ni. Okay, saya nak dapatkan titik B. Kalau saya tekan 80,50. Okay. Sekejap Saya tekan 80. Okay, sebab titik koordinat B adalah 80, 50. So saya tekan 80. Okay. 50. Awak tengok apa akan berlaku. Okay. Sebenarnya awak tengok okay, tengok saya buka arahan. Okay, boleh nampak tak komen yang dekat bawah tu. Okay,
Kalau saya letak 80, 50, sebenarnya dia bukan baca koordinat. Dia baca 80 tu adalah panjang. 50 tu adalah sudut. Macam gitulah dia buat macam tu. Okay. Jadi kita nak keluar daripada konflik ni, kita kena letak. Okay. Okay, ini saya guna arahan undo Maksudnya saya tekan U. Tengok arahan tu saya tekan U, enter. Okay, saya undo tau. Undo, U, enter. Okay, saya nak pergi koordinat 80, 50. Okay, maksudnya saya kena tekan shift nombor 3. Okay, saya akan keluar hashtag kat situ. Okay, barulah saya letak 80,50. Kalau awak yang versi rendah daripada saya letak 80-50, dia tak ada masalah. So tak payah tekan hashtag tu lah. Okay, so tekanlah enter. So dia akan jadi seperti sedia kala lah. Okay, kita cek betul ke kedudukan dia 80, 50. Okay, awak boleh nampak tak model of paper space. Sebelah tu ada drawing koordinat. Boleh? Okay, sekarang kalau saya letak cursor saya ni, okay, dekat sini, awak tengok. So 50 lah. Lebih kurang lah sebab dia tak berapa. Awak kena ingat AutoCAD ni kalau nak betul-betul tahu, kita klik, pergi dekat sini lah. Pastikan keluar endpoint tu. Keluar object snap tu, kita keluarkan dia, baru kita nampak ketepatan kat situ. Bila dia keluar endpoint tu, cuba awak baca koordinat kat situ. Koordinat kat situ 50. Maksudnya betul lah. So kalau kita pergi dekat B, kita cek balik sampai keluar object snap tu, dia akan keluar 80-50. So tak ada masalah. Memang betul lah kedudukan koordinat awak kat situ. So ini nama dia sistem koordinat mutlak. Awak tak ada guna pun berapa panjang dia ke apa. Awak cuma katakanlah awak nak bina garisan F. Okay, garisan F. Okay, saya guna arahan line L and kat sini endpoint. Okay. Okay. Mungkin ada yang dah termiss, saya terangkan object snap ni sangat membantu awak. Saya terangkan balik semula. Okay, object snap ni dia ada dekat drafting setting. Okay, object snap ni membantu awak untuk lukis dengan lebih tepat. Okay, so ini awak kena sentiasa guna. Lepas tu awak onkan dia. Okay, awak onkan dia dekat bawah sini. Boleh nampak tak? Okay, snap cursor. Okay, ni. Okay, boleh nampak kalau saya tutup, okay, kalau saya buat line kat sini, kan, okay, nampak macam tepat kan? Macam ni tepat. Tapi sebenarnya kalau saya zoom, okay, zoom, Z, enter. Okay, sekarang saya nak window. Ataupun saya nak scale kat situ je. Okay, nampak macam tepat. Tapi bila saya zoom, dia tak tepat. Tapi kalau kita onkan object snap, okay, guna arahan line, pergi dekat sini, nampak dia membantu awak melukis dengan lebih tepat lah. So kalau awak klik buat satu garisan, okay, awak zoom sekalipun, okay, zoom, Z, enter. Okay, saya ambil window lah, dekat kawasan situlah saya nak ambil yang objek tu. Nampak? Awak zoom pun dia tetap juga tepat. Sangat tepat berbanding yang tadi. Okay, nampak yang tadi tu kalau tengok jauh macam tepat kan, tapi bila zoom tak tepat lah. Okay, itu fungsi object snap. Okay, fungsi object snap. Okay, sekarang ni kita nak buat titik F. Okay, titik F. Okay, arahan line, enter. Okay, line, enter. Snap to endpoint. Okay, snap to endpoint lah. Sebenarnya kita kalau kita lukis terus je tak ada masalah sebab kita dah terputus-putus kan. Kita nak buat garisan untuk F. Okay, F. Okay, saya punya AutoCAD versi saya kena letak hashtag. Maksudnya saya kena tekan shift 3, keluar hashtag tu, barulah saya boleh tekan
50, 70. 50, 70. Lepas tu enter. Nampak? Okay. Okay, lepas tu boleh. Untuk C pula, okay, arahan line, enter. Okay. Okay, untuk C pula, sama juga. Okay, laptop saya versi yang kena tekan hashtag. Ada orang tak perlu tekan hashtag. So kalau awak tengok, nampak awak dengan saya lebih kurang sama je, tekan hashtag lah. Shift 3. Okay, lepas tu saya nak C, saya tekan 110,80. Okay, so kalau nak D, tekan juga hashtag 120,80. Okay, koma tu kena ada lah. Okay, untuk E, saya tekan lagi hashtag 120,110. Okay. Lepas tu F tu dah senang lah. Kita terus pergi end point. Okay, end point. Tapi kalau kita nak kepastian betul ke titik koordinat 50, 70. Okay, saja je kan. Tekan hashtag. Lepas tu 50,70. Lepas tu enter. Nampak? Dia akan jadi sama. Itu nama dia koordinat mutlak. Kita lukis memang mutlaknya guna koordinat lah. Okay, satu lagi nama dia adalah koordinat bandingan. Okay, koordinat bandingan. So, koordinat bandingan ni kita masukkan panjang dia. Okay, so kita masukkan panjang. Okay, kita boleh cuba Kita boleh cuba. Okay, kat sini kita cuba nak buat koordinat bandingan. Okay, saya zoom. Saya buang. Ni saya buang. Boleh erase tak erase? Erase. Okay, select. Lepas tu erase. Ataupun tak acik lah kan. Cikgu guna kat atas tu pula. Okay, so saya nak buang select. Okay, pergilah dekat modify. Okay, erase. Okay, modify, erase. Okay, erase. Oh, sebab erase tu berada dekat modify lah. Okay, sekarang kita nak buat yang koordinat bandingan pula. Okay, arahan dia adalah line, enter. Okay. Lepas tu 50,50, enter. Okay. Kita nak kita tengok arahan dia suruh kita masukkan 30. Okey, panjang kita tengok antara A dengan B, panjang dia adalah 30. So kita masukkan panjang. Yang ini kita kena tekan alias. Okey, panjang kita tekan 30. Okey. Sudut kita tekan 0. Okey. Nampak? Kita masukkan sudut dia 0 kat situ lah. Okey, lepas tu kalau kita nak pergi next step yang seterusnya, kita kena masukkan panjang dia berapa. BC. Okey, BC, panjang BC adalah 42. Okey. Okey, ataupun kita tengok yang ini. Kita follow je dia ni. Panjang dia 30. Okey, panjang 30. Dia jadi macam ni. 30 lah. Okey. So yang seterusnya panjang 10, sudut panjang 10, koma 0. Tu jadi macam tu. Okey, satu lagi panjang. Okey. Okey, masukkan panjang sudut 30. Macam tu. Okay, boleh tengok saya ikut arahan yang kat sini. Okay. Okay. Lepas tu last kali, okay, masukkan dia punya sudut sebenarnya. Masukkan sudut dia sebenarnya.
Okey, panjang negatif 70. Sudut dia negatif 70, negatif 40. Nanti terus akan dapat sini. Okay, ini koordinat. Lepas tu saya nak sikit arahan, tekan enter. Okay, itu guna arahan kutub bandingan. Okay. Okay, arahan kutub bandingan lah. Okay, yang biasa cikgu awak ajar yang ini. Ni nama dia okay, sekejap yang ini kutub sistem kutub bandingan. Ada. Okay, ni berganda. Okay, yang biasa cikgu awak ajar yang ini. Okay, ini yang biasa cikgu awak gunalah. Hampir sama dengan yang tadi. Okay, yang ini senang sikit lah. Okay, saya rasa ini pun paling awak selesa. Okay, boleh tengok sekejap saja saya buat demo. Okay, di mana saya start daripada okay, line 50, enter. Okay, lepas tu katakanlah saya nak buat B kan, B. Okay, saya boleh letak dekat situ panjang dia 30. Okay, sudut dia adalah kosong. Kat sini ni samalah. Yang ini panjang dia adalah saya letak 42 Okay, panjang dia adalah 42. Okay, sudut dia adalah 45. Tentulah. Okay, so yang ini boleh tengok ah. Okay, itu satu lagi cara awak boleh keluarkan pola yang ada dekat sini. Pola tu macam awak punya T-square lah. T-square awak keluarkan awak punya auto mode ni. Ada tak pola? Dia ada dua lah, sama ada pola ataupun ni pola tracking setting ni. Awak setkan 30 darjah, 60 darjah, 90 darjah. Nanti dia akan keluar dot ni. Boleh nampak tak? Dot. Okay. Dia akan keluar dot. Okay, boleh nampak tak? Dot warna hijau ni. Itu pun lagi senang. So kalau dot hijau ni ada, tu adalah tepat lah. So kalau awak nampak je dot warna hijau tu, awak boleh terus tengok CD tu kan, panjang dia 10. Awak terus tekan 10. Enter. Okay. Awak nak tekan ED. Okay. ED. Awak terus tekan 30. Okay. Ando. Sekejap Okay, line. Okay, lepas tu. Okay, terus tekan 30. Macam tu lah. Okay. So kalau tengok EF panjang dia 80. Okay, kalau nak buat EF boleh juga buat AF. Okay, AF ni. Okay, nampak apa tu pola tu dah keluar kat situ. AF tu panjang dia 20. Pun sama. Ni lagi cepat lah. Banding yang awak masukkan tadi tu lah. Tapi cuma kalau awak masukkan tadi tu, awak kena tahu itu adalah arahan yang awak perlu belajar lah. Yang awak perlu belajar dan awak perlu tahu. Okey. Sekarang ni saya nak masuk okey, dah masuk pola. Okey, kita nak belajar macam mana nak nak create perintah AutoCAD ni. Awak kena ingat saya sekali lagi saya ingatkan, kita masa SPM 2020 yang baru masuk ke apa. Okey, SPM 2020 soalan untuk menyatakan langkah ni bernilai 9 markah. Sangat-sangat banyak lah. Okay, dan soalan tu berulang pada soalan yang ke-11. Okay, soalan 10 dan soalan 11 tu hampir sama. Okay, hampir samalah. Dan soalan 10 nilai dia 5 markah, soalan 11 nilai dia 4 markah yang menjadikan keseluruhan 9 markah. So kita kena tahulah. Kita kena tahu macam mana nak keluarkan perintah kendalian AutoCAD ni lah. Okay.
Okey, yang kita gunakan kutub yang kita belajar dengan kutub bandingan yang kita belajar dengan cikgu awak kat sekolah tu, saya rasa okey, saya respon untuk yang ini. Okey. Hilang pula. Sekejap. Okey. Sekejap saya rasa okey. Option sekejap ada sikit saya nak setting dekat bahagian sekejap tak boleh pula. Tak apalah. Lambat pula nanti. Okey, tak apa. Okey. Okey, kat sini saya tunjukkan perintah kendalian yang separuh yang saya dah buat lah. Okey. So awak dengan saya boleh bagi respon lah. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, kat sini ada dia punya penunjuk arah ataupun bantuan yang telah diberikan. Okey. Kita nak dan gambar yang dibagi pun membantu awak untuk melukis lah. Okey. So, kita tengok Okey, yang pertama untuk buka fail baru, arahan yang kita gunakan adalah arahan new. Okey, awak jangan buka arahan buka ke apa ke, kena tulis perkataan new lah. Sama seperti dalam AutoCAD. Lepas tu nak kita lukis garisan AB. Garisan AB kat mana? Awak kena tengok dekat sini. So kalau awak perasan soalan ni dia tak bagi kedudukan koordinat. So awak boleh lukis dekat mana-mana. So kat sini saya suggestkan lukislah arahan koordinat tu kosong-kosong lah. Supaya gambar awak tu tak merata lah. Dia dekat tempat senang awak nak scroll, nak zoomkan nanti. Kadang-kadang bila kita tak setting limit, kita punya gambar berterabur. Kalau kita setting limit, gambar kita cantik je dekat situ. Okay. Sebab kadang-kadang arahan-arahan ini limit ke apa semua, kadang-kadang mungkin pelajar ter-escape. So kalau awak dah buat limit, tak ada masalah. Ni saya bayangkan mungkin ada kawan-kawan awak yang terlupa nak buat arahan limit ke apa, mungkin gambar dia akan berterabur lah dekat situ. So tak ada masalah. Kita tetap akan melukis, kita tetap boleh melukis punya. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok kita nak kita tengok kat sini limit itu semua di bawah perintah kendalian yang dia minta. So kat sini start daripada nombor 2. Okay, start daripada nombor 2, dia nak kita buat arahan lukiskan garisan AB. So lukiskan garisan AB tu maksudnya awak kena lukis garisan guna arahan. Okey, arahan apa? Kat situ saya dah tulis dah. Arahan, okey, line. Okey, line, mesti guna arahan line. Okey, panjang dia 60. Okey, ada alias macam ni. Okey, panjang dia adalah 60. Okey, sudut dia adalah kosong. Sudut dia adalah kosong. Okey, lepas tu, okey, untuk garisan CO. Okey, untuk garisan CO, okey. Okay, CO duduk dekat mana? CO duduk dekat sini. Dia adalah titik tengah antara A dan B lah. Kalau awak tengok arahan dia pun macam ni, awak tengok. Lukiskan garisan menegak CO dari penengah garisan AB. Penengah tu midpoint dia lah, daripada midpoint AB. Okay, so awak kena ada snap to midpoint. Snap to midpoint, lepas tu barulah bagi arahan panjang dia 40. Okey, panjang dia 40 ke? Okey, panjang dia 40. Betul tak? CO. CO, okey, panjang dia 40. Betul. Panjang dia 40 dan garisan dia daripada penengah dia. Okey, lepas tu lukis bulatan di titik O. So arahan dia adalah circle to end point. Okay, circle, lepas tu snap to end point. Okay, ini semua perintah-perintah yang penting lah. Okay, perintah-perintah yang penting.
yang kita perlu tahu. Okey. Okey, lepas tu kita nak tengok arahan yang seterusnya. Siapa boleh bagi respon? So kat sini saya copy saya copy. Okey. Okey, siapa boleh bagi respon? Kalau saya nak lukis gambar tu, apa arahan yang saya buat? Yang saya perlukan. Okey. Okey, ada sesiapa boleh bagi respon? Ada yang tulis ke? Saya tak nampak. Okey. Okey, untuk lukis bulatan D tu, dia minta kita nak lukis bulatan D. Awak kena tengok dekat nombor 6. Lukis garisan, okey. Okey, lukiskan garisan okey, nombor 5. Lukis bulatan J50. Okey. Kejap Ada sesiapa respon ke? Saya tak nampak. Tak ada. Okey, kejap. Saya tak nampak. Okey. Hilang pula. Sekejap hilang pula sebenarnya ni. Okey dah. Okey, nombor 6. Okey, kita nak buat arahan. Hilang. Siapa boleh bagi respon? So kat sini saya nak edit. Okey, edit teks saya ni. Untuk nombor 6, kita punya arahan sebab nak buat bulatan. So circle. Okey. Circle. Koma. Okey, lepas tu bulatan tu dekat D. So arahan kita adalah snap to endpoint. Okay, endpoint. Snap to END. Okay, lepas tu endpoint dekat snap to. Okay, snap to endpoint. Okay, sebab kenapa ada snap to endpoint? Sebab kita nak buat bulatan tu dekat D. Lepas tu sebab arahan dia kalau awak tengok, kalau awak tekan circle, dia akan tanya dekat mana. So awak ambil cursor awak tu dekat D. Lepas tu berapa awak kena letak R 50. Kan? R 52. Okay. Letak R 52. R 52. Okay. Sebenarnya masa awak tekan dekat command tu, mana ada awak tekan R kan? Betul tak? Awak tekan 52. Awak tak tekan pun R. Tapi sebenarnya waktu awak nak buat tu, pilihan awak adalah circle yang awak nak buat tu adalah berjejari. So radius. Bukan diameter ataupun bukan tangent. Kan ada circle tu arahan dia ada banyak. Sama ada awak kalau awak tekan arahan circle awak tengok Okay, yes. Okay, awak tengok arahan circle kat sini. Okay, draw circle. Okay, draw circle. Okay, nampak ada center radius, ada center diameter, ada 2 point, ada 3 point, ada tangent radius, ada t. Okay, so circle yang kita nak buat ni adalah center radius. Okay, center dia adalah snap to endpoint dan radius itu R52. So sebenarnya command yang kita buat tu memanglah awak tak tulis R pun, tapi awak nak bagi tahu yang jenis bulatan yang awak nak buat adalah
jenis dia adalah berjejari. Okey, berjejari. Okay, kalau kita tengok yang seterusnya adalah hilang pula. Okey, yang seterusnya adalah kita nak buat copy. Saya copy arahan C, enter. Saya copy je, teks tu saya copy je. Lepas tu pergi dekat teks tu, hilang lagi teks. Okey. Pergi dekat teks. Lepas tu edit text edit. Okey, so saya nak buat nombor 7. Nombor 7 adalah arahannya kita nak lukis garisan OE. Okey, garisan OE. Okey, iaitu arahannya adalah line kalau awak tengok line tak nampak sebenarnya. Saya je nampak. Okey, ni baru nampak. Kita nak buat garisan O E. Okey. So dia punya arahan adalah line, snap to center. Snap snap to nampak tak? Okey. Snap to center. Snap to tangent. Kenapa tangent? Sebab dekat E tu ada bulatan R52 yang kita buat. Tadi kan kita ada buat R52. So bulatan garisan OE tu dia akan menyentuh dekat tangent 52, dekat bulatan R52. Sebab itu snap to tangent. Okey. Okey, yang seterusnya adalah copy. Saya paste lagi sekali Lepas tu saya klik edit. Okey, untuk nombor 8 pula kita nak buat garisan EF. Okey, garisan EF. Tak nampak garisan EF. Okey, garisan EF. So arahan dia adalah line snap to endpoint. Snap to endpoint. Lepas tu panjang dia adalah EF. Kalau tengok kat situ EF panjang dia adalah 50. Tengok nombor 9. Panjang dia adalah 50. So kita dah tahu dah arahan dia adalah line. Lepas tu nak buat dekat E. So kita akan buat arahan snap to endpoint. Lepas tu panjang dia berapa? So awak boleh buat panjang dia adalah 50. Sudutnya adalah gambar sudut lah. Gambar sudut macam ni. Sudut dia adalah kosong. Sudut dia adalah kosong lah. Kosong. Untuk buat garisan EF pula. Untuk garisan EF. Copy. Paste. So arahan dia adalah nak buat bukan FG FG arahan dia FG. So line snap to endpoint, snap to tangent. Sebab apa? Kita ada bulatan R50 tadi. Line snap to endpoint. Lepas tu snap to tangent. Snap to tangent. Lepas tu kita nak buat lukisan lengkung. Lengkung EF. Arahan dia lengkung kan. So arahan dia adalah arc. Arc. Saya guna
and okay. So untuk EF, oh banyak sangat L saya. Tengok bila saya zoom baru saya nampak ada banyak L. Okay, sekejap saya edit dulu sikit. Okay, yang ini lengkung arahan dia adalah arc, ARC, comma, snap to endpoint, snap to tangent. Okay, nanti arah-arah ni kita akan buat demo. Okay, sunting ni dah senang dah. So sunting ni awak dah boleh tulis trim, erase. Okay, sekejap Okay, trim, erase, save, cetak. Saya copy saja dulu. So untuk sunting, saya akan guna arahan. Dah kesal tak nampak. Okay, sekejap. Hilang. Sekejap Okay. So untuk sunting, saya guna arahan trim. Lepas tu erase. Okay. Untuk simpan, bukan titik koma. And text. Trim, koma. Okay. Lepas tu simpan, kita boleh guna arahan save. Sekejap Kita boleh guna arahan save as. Okay, save as lah sebab kita punya lukisan belum pernah save lagi kan. So kita kena buat save as lah. Save. Boleh juga kalau nak buat save pun boleh juga. Okay, mtag save. Okay, last kali plot. Okay, last kali plot. PLOT. PLOT 1 nisbah 1. Dah. Okay, sekarang kita nak gunakan semua arahan ni, kita nak try melukis. Okay, kita nak try untuk melukis lah. Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak start lukis. So, saya guna teks tu tebal sikit supaya awak boleh nampak lukisan yang saya nak lukis. Kejap, format tadi, line weight, saya nak display. Okay, ini kita tak belajar layer lagi. Saya tak pasti sempat ke tak ni. Okay. Okay, kita tengok kita nak buat arahan yang pertama iaitu kita nak lukis garisan AB. So arahan line, okay, saya ambil dekat mana-mana. So saya letak sini, klik kat situ. Okay, saya buat panjang, okay, alias, shift 2, panjang dia 60, sudut dia adalah kosong. Letak je simbol dia pun tak apa. Okay, nampak? Dia akan buat kat situ. Okay. So yang kedua, arahan nombor 3. Line snap to midpoint. Okay, pastikan objek snap untuk midpoint tu dekat dalam tools, bahagian drafting setting. Kat objek snap tu, bahagian midpoint ni kena buka lah. Kena buka. Kalau tak, dia tak keluar. So, awak boleh guna line. Okay, snap to midpoint. Okay. Snap to midpoint. Okay, panjang dia adalah, okay, kat situ
Panjang dia adalah 40. Okey, panjang dia 40. Okay, sudut dia adalah 90. Enter. Okay. Nampak? Dekat situ barulah kita akan buat arahan yang ketiga, iaitu kita nak buat bulatan dia R50. So arahan dia adalah circle, circle, ataupun boleh juga dekat draw ni circle, ataupun awak type dekat bawah ni C. Enter. Snap to, arahan dia yang seterusnya awak dah letak circle kan, snap to endpoint. Snap to endpoint. Lepas tu tekan 50. So ada bulatan kat situ 50. Dah settle nombor 4. Sekarang kita nak buat nombor 5 pula. Lukis bulatan OD. Bulatan lukis garisan OD. Maksudnya arahan yang kita gunakan adalah line. Arahan line ataupun L. Dah tekan L, tekan enter. Snap to endpoint. Ni snap to endpoint. Lepas tu berapa sudut dekat situ dia dah bagi tahu. Panjang dia adalah 102. Panjang 102. Sudut dia 135. 135. Enter. Boleh nampak 135 enter. So dah adalah dekat situ. Kalau kita tak show betul ke sudut dia 135 ni? Kita check betul tak 135 ni. Kadang-kadang boleh jadi salah. So cara cara nak mesti ada garisan mengufuk sebab kita nak check betul tak 135. Pergi dekat dimension, dekat angular. Klik sini dan klik sini. Betul 135 So betul lah kat situ. Dia punya sudut dia 135. Arahan yang itu dah settle. Arahan nombor 5 dah settle. Sekarang kita nak buat arahan nombor 6. Arahan nombor 6 iaitu kita nak bina circle. Dekat mana? Dekat yang tadi tu lah. Dekat titik D. Titik D yang kita dah buat. Yang di titik D yang ni lah. Kat sini. Boleh nampak kat sini. Titik D. So arahan dia adalah arahan adalah circle kan, kita nak buat bulatan. Sorry tak nampak. Arahan dia adalah circle C, enter, snap to endpoint. Snap to endpoint. Lepas tu radius dia adalah 52. Enter. 52. Lepas tu dah settle nombor 6. Nombor 7 pula. Arahan dia line. Lepas tu snap to center. Center yang kat bulatan ni. Bulat dekat O tadi tu yang snap to center. Lepas tu tangent. Tangent mesti ada tangent kat sini. Saya zoom boleh nampak warna hijau nampak? Tangent kat situ. Lepas tu awak jangan lepas lah. Sebab arahan yang sama, awak nak buat garisan mendata EF kan? Garisan mendata EF. Kalau guna pola lagi senang lah. Terus awak tekan 50. 50. Terus tekan 50. Enter. Lepas tu sama juga. Pergi dekat kita nak buat garisan tangent tadi tu, kan? Buat arahan FG. Line snap to tangent. Dah siap. Sekarang kita punya gambar dah siap, kita tinggal trim sahajalah. Bukan, kita belum siap lagi. Kita ada satu lagi arahan, iaitu lukis lengkungan EF. So arahannya arc. Arahan dia arc.
Okay. So arahan arc ada banyak, yang mana satu ni? Kan? Ada 3 point, ada center, ada continue. Okay. So arahan arc, okay, ambil okay, sebab dia kata snap to endpoint. Okay. Kita cuba sini. Okay. Snap to tangent. Sekejap ARC, enter. Okay. Snap to endpoint. Okay. Awak tu adalah lukisan lengkuk. Okay. Okay. Lukisan lengkuk yang berjejari, lukis garisan EF. Okay. Yang berjejari ni. Lukis lengkuk yang berjejari J50. Okay. So arc, draw arc. Okay, so maksudnya dia ada radius lah kat situ. Dia ada radius. Okay. Saya pun lupa arahan dia ni. Betul ke tak tu? Okay. Specify endpoint. Sorry. Arahan arc ARC. Okay. Center. Betul ke? Okay. Lepas tu enter. Lepas tu 50. Ni ke? Nama salah lah. Sekejap ARC, enter. Okay. Ini 50. ARC, enter. Sorry. Sorry. Ini. Okay. Ini. Sekejap. Draw. Arc. Radius. Okay, sini 50. Ini tak keluar. 50. Okay. Sekejap. Okay, draw arc, radius, sini, okay, dah. Okay, so tadi arahan ni kita kena tukar lah. Dia arc, snap to endpoint, snap to endpoint. Tapi kita kena letak R50. Ini lengkuk EF tu dia ada J50. Saya tunjukkan sekali lagi Okay, saya tunjukkan sekali lagi. Okay, arahan dia draw arc sebab dia ada radius. So kita ambil yang ada radius. Snap to endpoint, snap to endpoint. Lepas tu kita masukkan radius dia 50. Tak keluar pula. Okay. Okay, 50. Okay. 50 enter. Dah. 50 enter. Nanti keluar. Nanti ada lengkung lah macam ni. So nanti kita akan trim. So trim, erase. Kalau ni kita trim lah. Kalau yang ini kita trim lah. Sorry. Ni kita trim. Okay. Yang ini kita trim lagi. Yang lain tu kita erase. Yang tak perlu ni kita erase lah. Erase. Okay. Dekat bahagian modified. Lepas tu erase. Hilang. Oh, yang ini kita kena trim lah. Trim. Ini kena trim Ini trim. Okay, dah settle. Okay, dimensi tak payah lah. Dimensi tu tak payah letak. Okay.
Saya ada masa lebih kurang dalam 20 minit. Okey, so saya tak dapat masuk soalan yang berikutnya. Saya terus masuk soalan yang seterusnya. Okey, soalan ini adalah soalan untuk kertas 2. Kertas 2 di mana awak kena jawab untuk kerja khusus lah. Tapi ini bukan soalan kerja khusus awak. Ini soalan kerja khusus pada tahun pada tahun apa ya? Pada tahun 2016. Okey. Masa tu tahun 2016 ni, masa ni dia baru masih lagi lukisan kejuruteraan lah. Okey. So saya tak banyak masa lagi. Okey, setakat ni ada sesiapa tanya tak? Okay, tak apa, awak boleh tengoklah. Kalau tertidur boleh tengok rakaman lah. Okay, saya skip untuk buat saya skip. Okay, saya skip untuk buat layer. Saya skip untuk buat border. Saya terus buat ISO. Okay, so border dengan layer boleh tanya cikgu awak lah. So saya skip. Okay, so saya nak lukis gambar ni. Okay, saya nak lukis gambar yang saya dah buat, separuh buat ni. Okay, so saya select all ni, saya movekan dia letak tepi lah. Ni saya dah buat separuh. Movekan dia, boleh letak tepi sini. Okay, saya letak tepi lah. Okay, asalnya awak punya kedudukan, okay, sekarang ni kita dah masuk untuk kita buat lukisan isometri. So bila kita masuk lukisan isometri, dalam kerja khusus awak kena tukar drafting setting tu dekat tools dia. Dekat drafting setting awak kena tukar. Awak kena tukar snap and grid ni, awak kena tukar isometri snap. Okay, asalnya gambar awak macam ni. Okay, awak boleh tengok garisan gridnya saya tunjukkan. Itu asalnya macam tu. Okay, oleh kerana awak nak buat isometri, okay, kena tukar dekat tools tu bahagian drafting setting. Okay, nak tukar. Okay, kat sini awak kena tukar isometry snap. Dan awak punya polar tracking 30 lah. Dia ada banyak angle. So awak kena tukar 30 lah. Okay, tukar 30. Dan kalau awak tekan F5, okay, boleh nampak cursor tadi tu dah jadi berbeza. Dia dah, tadi tu, okay, kalau mula-mula tu dia jadi macam ni. Ini cursor awak dia tegak lurus biasa je. Yeah. Tapi bila saya tukar drafting setting jadi isometri tu kan, dia akan bentuk dia pun jadi ISO lah. Dan cursor awak tu kalau tekan F5 dekat awak punya dekat awak punya papan kunci awak tu, kat keyboard awak tu, kalau tekan F5 dia boleh bertukar-tukar. Sekali lah dengan grid awak pun bertukar juga. Okay, kalau rasa grid ni, nampak grid saya. Okay, kalau rasa grid ni semak lah kan, so awak boleh tutup lah grid awak ni. Boleh tutup, so tak ada grid. Okay, tak ada grid, awak tak nampak grid lah. Yang awak nampak bila awak tekan F5, hanya cursor awak tu lah bergerak-gerak. Okay, ini penting kalau awak nak buat bulatan, sangat-sangat penting lah. Okay. Okay, so saya ada lebih kurang masa dalam kurang daripada 20 minit. Saya akan cuba. Okay, macam mana kita nak buat? Ini benda yang paling senang daripada tangent tadilah. Okay. Cuma kat sini kemahiran yang awak perlu ada adalah kemahiran mengenal pasir. Ini saya buat lukisan isometri supaya memudahkan pemahaman awak sebab kita nak belajar kemahiran melukis. Okay. Okay, so saya akan guna arahan line dan garis objek. So saya dah tadi tu saya cakap awak tadi tu, saya skip beberapa perkara dan insyaAllah cikgu awak boleh cover balik. Saya nak menjimatkan masa saya. Okay, sekarang ni saya nak buat lukisan isometri lah. Okay, saya akan guna tadi tu saya dah setting semua. Okay, so cursor saya ni bila saya nak buat garisan, okay, tak kisahlah cursor saya tu dalam keadaan macam mana pun kalau saya buat F5. Okay. Sekarang ni saya nak buat kawasan bawah sini kawasan lengkungan yang ini. Ni saya nak buat kawasan ni. Okay. Okay, sangat-sangat seronok. Okay.
banding awak melukis manual lah kan. Okey, lagi cepat awak lukis banding awak lukis manual. Okey, start daripada sini. Saya start daripada sini. Okey. So saya tengok kat sini ukuran dia. Okey, pastikan pola awak tu ada 30 darjah. So ada pembaris yang dot tu 30 darjah. Okey, so kat situ dia punya ukuran 55. So saya akan tekan saja 55, enter. Ni naik atas, tekan 60. Okey, lepas tu balik semula kat sini. Okey, 20. Okey, atas 15. Okey, lepas tu pulang balik kat sini, nampak kan sangat-sangat seronok. 35. Okay, pergi dekat bawah. Okey, bila dekat bawah sini. Bawah dulu. Sekarang kita tak tahu, kalau nak tahu, tadi kita nampak ukuran dia 10, lepas tu 25. Okey, 10, lepas tu 25. Pastikan pembaris awak tu adalah 25. Pembaris yang dot-dot pola tu on. Okay, lepas tu kat sini, okay, 20. Okay, sini 20. Okay, lepas tu ni dah baki dia lah. Okay, nanti kita akan trim So atas ni 15. Okay. Dia tak bertemu. Mesti ada ukuran yang tersilap. Oh, okey. Saya cek sekali lagi. Saya rasa ini silap. Kita boleh cek dekat align. Okey, antara ni dengan ni. 25 betul. 25, 10. Okey. 25, 10. Okey, yang ini 20. Kita cek lagi. Okey, tak apa. Dia tak bertemu. Kat sini. Okey. Align. Enter. Line, enter, L, enter. Okay, snap to endpoint. Okay, kat sini panjang dia 15. Ni kita biarkan dulu yang tak bertemu tadi tu. Okay. Nanti kita cari penyelesaian dia. Okay, kat sini. Okay, kat sini. Berapa? 55 kan? 55. Okay. So naik atas ni dia akan jadi 25. Ini 15. Okay. Lepas tu okay, tadi kita dah ada. Sorry, ini 25. Ini 25. 25. So, sini 15. Okay. Tinggi tu salah type juga tadi tu. 15 tu tinggi. Mana? Oh, okay. Saya buat sekali lagi. Okay, sekali lagi. Sini 55. Okay, sini 25. Okay, so ini 15. Okay. So sini 10. Ni 15.
Okay, balik semula sini lah. Okay. Okay, lepas tu bulatan. Kita nak buat bulatan. Ni yang kita guna kita punya cursor tadi tu. Okay, bulatan jari dia 40. Okay, so cursor dia tu kita gerakkan. Jadi menegak macam ni. So kita akan guna arahan draw. Okay, draw ellipse. Okay. Okay, ellipse. Okay, ellipse. Up. Okay, ISO. Tekan I. Boleh tengok kat bawah dia minta circle, ISO circle. Okay. Okay, saya tekan sekali lagi. Draw. Okay, ellipse. Okay. Nak buat center pun boleh juga. Nak buat arc pun boleh juga. Okay. Kita tengoklah kalau buat arc. Lepas tu I, enter. Okay. Snap to endpoint. Okay, so kita 40 Okay. So inilah bulatan ni. Okay. Kita akan trim. Okay, lepas tu kita movekan dia. Copy lah. Kita ambil arahan copy. Tak payah buat lagi. Kan? Copy saja. Nah. Okay. Tu yang membuat AutoCAD ni sangat menarik. Kita boleh copy-copy saja. Okay. Okay. Okay lah. Okay, kemudian kita nak teruskan mana-mana butiran. Sorry. Okay. Sorry slow Okay. Okay, ini saya teruskan garis. Dapatkan persilangan dia dekat sini. Okay, ini persilangan. Okay. Saya dapat dah persilangan dekat sini. Kalau saya trim, tak payah trim lah. Saya nak dapatkan ukuran tadi tu 25. Sekejap Okay, daripada sini saya nak buat 25. Okay, 25, enter. Pastikan pola tu buka. Ni 15, enter. Lepas tu buka macam ni. Dapatkan dia punya endpoint dia tu. Okay. Lepas tu ambil lagi arahan line. Kita nak dapatkan kat dalam dia ni. Kat sini. Okay. Okay, situ je lah dulu. Nanti baru kita trim. Okay. Lepas tu kita nak buat lagi satu bulatan. Okay. So saya tekan F5 saya ni bagi dia dalam keadaan yang macam gini lah kedudukan dia. Sebab kita nak buat lagi satu ellipse lah. Okay. Panjang dia 50. Jari dia kat sini, jari dia 10 lah. So kat sini saya akan buat 10. Jari dia 10. Enter. Okay, so nanti bila saya nak buat arahan ellipse, arc, okay, center ke, okay. Tapi biasa kita buat inilah. Draw, okay, ellipse, arc, okay, nanti baru keluar ISO circle, I. Okay, kalau tak nak guna yang ini, awak boleh tengok yang ini kan. Elliptical arcs. Kalau guna kat atas tu elliptical arc. Okay, lepas tu awak dah tekan elliptical arc ni, awak tekan ISO circle I, lepas tu enter. Cursor awak tu pergi dekat yang pusat yang tadi kita bina 10 tadi tu. Lepas tu terus buat lengkungan kat situ. Okay, dah dapat lah dia punya lengkungan. Okay,
So kita copy lah, kita copy benda yang sama ni, kita copy. Apa ni yang tengah tengok ni boleh isi kehadiran. Kita copy, settle. Okay. So nanti kita akan dapat line ni kat sini. Okay. Terus dapat dia punya line dia kat sini. Okay. Lepas tu line ni. Okay, nanti kita akan trim So kita dah buat, kita trim. Trim lah kawasan yang kita nak. Bulatan yang kita tak nak. Ni kita tak nak, ni kita tak nak, ni kita tak nak. Even garisan ni pun kita tak nak juga. Okay, garisan ni pun kita tak nak juga. Okay, lepas tu nanti kita akan dapat garisan ni. Okay. Lima. Okay. 35 sekejap saya cek. Ini lagi trim. Okay, trim. Lupa nak trim. Ni kita trim. Okay. Lepas tu tadi tu kita dah cek dia tak bertemu kan. Sebab dia ada ukuran. Dekat situ dia ada ukuran 20. Tapi tak bertemu. Betul tak? Okay, sekarang kita kena carilah punca dia kenapa dia tidak bertemu. Mungkin ada ukuran yang saya silap lah. Kita boleh cek kat sini. Salah. Line. Kat sini lah cara dia. Kalau awak tersilap pun boleh cek juga. Okay, betul. 60. 55. Okay, yang ini betul 60. Okay. Lepas tu ini lama dah dekat habis masa. 20. Betul. Lepas tu ini 15. Betul 15. So mungkin ini. Betul 35. 35, 25. Ini 10. Sikit lagi sikit lagi. Saya tak dapat nak tunjukkan dimensi lah ni. Dari sini. Bukan 10 ni. Okey. So saya tarik dekat sini lah. Bukan 10 ni. Saya tarik dulu dekat sini. Trim. Tujuan saya tarik ni nanti saya akan dapat titik kat sini. So senang sikit lah. Saya nak saya nak ukur. So dari sini ni cara juga saya akan buat garisan ni 20. So baru boleh. Ini 20 juga. So ini saya tak tahu lagi berapa. Nanti kita trim. Sebab kalau ikutkan dia 55. Dia adalah 25. Betul. Kalau ikutkan kat sini adalah 25. Ni nampak tak? 25. So saya buang lah dimensi ni, nampak macam mengganggu kita pula. Lepas tu
Okey, ini dah ada. Okey, ini 25. Okey, ini dah ada. Ini tadi tu apa? 25. Baru dia bertemu. Okey, barulah saya ada titik kat sini. Dari sini 10. 10. Enter. Okey. Lepas tu uh, saya akan buat line sini. Tadi line enter 25. Okey. Okey, saya dah ada garisan ni. Ni garisan saya. Okey, alamak dah dekat habis masa. Sekejap sikit lagi. Okey, sekali lagi line. Okey, 10. Okey, ni. Okey, line. L lagi. L kat sini. Okey, dah. Dia bertemu kat sana. Lepas tu line. Ni. Kita akan buang dia kat sini. Okay, so, kita boleh trim. Okay. Tak boleh trim ni. Ini kita kecilkan lah sampai sini. Okay, lepas tu kita buat satu line kat sini. Jadi masa awak lukis tu, make sure awak punya object snap tu dibuka. Supaya dia membantu melukis dengan lebih tepat. So kat sini saya akan trim. Okay, ini pun saya akan trim juga. Kalau tengok saya tak buat trim, saya terus tekan enter saja sebab arahan dia yang sama. Okay, tapi sebenarnya dia ada garisan lagi ni dekat sini. Saya belum habis buat lagi. Sekejap sikit lagi saya nak buat habiskan. Sebelum kita tamat. Sikit lagi ya. Ni 55. 55. Enter. Okay, lepas tu 15. Tak? Enter. Okay, lepas tu sini. Ini 10. Kan? 10. Dah. Okay, lepas tu dia jadi macam ni lah. Nanti kita trim. Ini iris lah. Yang ini iris. Yang lebihan tadi ni boleh trim. Okay. Lepas tu sikit lagi. Dan habiskan. Okay. Ini kita trim-trim saja nanti. Tengok dia bersilang kat mana. Okay. Pastikan ada awak punya grid awak tu 30 darjah lah. Okay, ada lagi saya terlupa nak trim. Okay, saya tak sempat nak ajar dimensi. Okay, saya rasa nanti cikgu awak boleh sambung kot. Okay, kalau ada siri akan datang, kalau ada lah. Kalau ada permintaan lah. Okay, tak apa. Okay, so saya sampai sini je lah kot sebab dah pukul 12. Saya dah prepare untuk 4 lukisan. Nampak gayanya saya boleh buat 2 lukisan saja. Minta maaf banyak-banyak. Okay, so ini buang lah ni. Ni tak ada. Bilik. Ini awak kena betulkan. Okay, so dah pukul 12. So, okay, saya rasa itu saja.
So ada beberapa perkara yang saya tak dapat nak share dah cukup masa dah. Iaitu kalau kita nak tengok arahan dan perintah kendali yang kita gunakan untuk draw adalah line dan ellipse. Kita tak guna pun circle. So kita guna draw dan ellipse saja. Dan lepas tu arahan untuk modify kita guna erase, trim, kita guna erase dengan trim lah. Fillet ke apa semua kita tak guna. Okay, perintah pendimensian awak boleh nampak tadi. Saya guna align. Okay, align. Saya boleh guna align. Lepas tu kita guna leader pun kita boleh guna juga. Leader. Okay. So ini layer tadi tu saya skip. Boleh bincang dengan cikgu awak. Yang ini pun boleh bincang dengan cikgu awak. So sebab saya minta maaf tak boleh nak share semualah kerana kekangan masa. Okay. Tapi itu sahajalah yang saya boleh share. Tengoklah kalau ada masa lagi ataupun ada apa-apa, saya rasa cukup sampai sini kot. Selebihnya awak boleh tengok juga lah dekat saya punya page Facebook saya. Facebook pula, saya tak ada Facebook. Dekat dalam saya punya YouTube pun ada juga saya buat untuk AutoCAD. Awak boleh check lah kalau nak lebih-lebih ke apa ke. So untuk hari ni saya cuma dapat share awak 2 lukisan saja. So itu saja. Itu pun saya tak dapat lagi nak masukkan layer ke apa semua. Saya dah skip. Okay. Okay, yang ini tak ada ni garisan ni. Sekejap saya betulkan. Garisan ni tak ada. Okay. So saya rasa itu saja untuk bahagian saya untuk hari ini. So kurang lebih saya minta maaf lah kalau rasa tak kekurangan ke apa ke. Dan pembelajaran kita hari ni pembelajaran sahala. Nampak kali ni saya seorang je berkata-kata. Okey, tapi tak apa. Akan datang kita akan adakan quiz ke apa. Cuma AutoCAD ni mungkin ada yang tak belajar lagi ke apa, ada yang blur-blur, saya faham. Tapi kita kena juga sedarkan anak-anak murid kita, awak semua yang masih lagi ada yang tak bangun lagi dari tidur kan. Okay, so saya rasa sampai di situ sajalah kot Kak Yati. Terima kasih banyak-banyak. Ampun maaf andai ada banyak kekurangan So itu sajalah. Okay Kak Yati. Okay, terima kasih Cikgu Azri. Cikgu harap anak-anak yang hadir pada hari ini dapat sesuatu baik cikgu faham sebab dia memang macam awak tengok saja awak mesti rasa bosan ataupun rasa macam susah, tetapi insyaAllah dengan ada perisian ni, kalau awak ada komputer memiliki perisiannya, awak boleh belajar, memang dia sangat-sangat menyeronokkan. Okay, dengan ini cikgu bagi pihak majlis Johor Bahru dengan rakan-rakan Johor Bahru, sekolah di sekolah di daerah Johor Bahru, ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Azri dan juga anak-anak yang akan mengambil SPM pada tahun ini. Cikgu doakan kalian akan berjaya. Okay, walaupun kita dalam keadaan pandemik, keadaan yang kesukaran, kita tidak bersemuka dengan cikgu, tapi cikgu harap bila perisian dalam kita belajar bertemu secara online ini akan memberikan satu impak. Okay? Semoga Allah membalas kebaikan dan juga usaha anak-anak semua. Okay? Dengan ini cikgu menutup majlis ini dengan mu'kitab dan terima kasih kepada anak-anak dan jangan lupa untuk mengisi link hadiran untuk mendapatkan sijil. Okay? Kita jumpa lagi di masa akan datang insya-Allah dan minta maaf jika ada kekurangan pada pihak kami. Terima kasih. Okey, terima kasih semua. Saya tamatkan sesi kita untuk hari ini. Nanti saya hantar link untuk video kalau dia dah habis rekod nanti saya akan hantar. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Okey, terima kasih Cikgu Azri. Terima kasih.